Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kedua ni, cikgu akan ajar pada kamu tentang tahap perkembangan dasar luar Malaysia. Okey, tahap perkembangan dasar luar Malaysia ini daripada tahun 1957 sehingga kepada pemerintahan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat, negara kita mempunyai 3 tahap perkembangan dasar luar Malaysia. Okey. Tahap yang pertama, ketiga itu adalah di bawah pemerintahan Tuanku Abdul Rahman. Okay? Di bawah pemerintahan Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama. Pada tahap yang pertama ini, Tuanku Abdul Rahman terpaksa mengubah dasar luar Malaysia yang pro-barat dan anti-komunis. Pro-barat dan anti-komunis. Okay? Apa maksud pro-barat dan anti-komunis? Maksud dia, pada tahap yang pertama ini, Tuanku Abdul Rahman mengambil langkah untuk berbaik-baik dengan semua negara barat atau menyokong blok kapitalis dan memutuskan hubungan dengan negara-negara komunis atau tidak menjalinkan sebarang bentuk hubungan dengan negara komunis, anti-komunis berdasarkan 3 faktor, iaitu faktor politik, faktor sosial dan faktor ekonomi. Kita tengok Kita tengok daripada sudut faktor politik. Okay. Dari sudut politik negara kita semasa diberi kemerdekaan oleh British, kita masih menghadapi tempoh frasa keganasan komunis. Sebab ketiga itu kita masih berada dalam tempoh darurat. Darurat berakhir pada tahun 1960, bermula pada tahun 1948. Bermaksud dalam tempoh 12 tahun, rakyat negara kita menghadapi penderitaan yang ditimbulkan, yang diwujudkan akibat keganasan komunis. Maka ketika kita diberi kemerdekaan oleh British, Tuanku Abdul Rahman mengambil langkah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara komunis dan berbaik-baik dengan negara barat, kerana ketiga itu kita terpaksa menandatangani perjanjian pertahanan dengan British. Okay? Kita membuat perjanjian pertahanan dengan British yang dikenali sebagai AMDA. AMDA. Hati-hati, AMDA ni selalu keluar soalan objektif. Okey, kerana kita menandatangani perjanjian pertahanan dengan British lah, maka British membantu kita menghantar tentera Commonwealth. Ketiga negara kita diserang oleh komunis dan ketiga negara kita diserang oleh Indonesia dalam peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia. Kenapa kita diberi bantuan? Kerana kita menandatangani perjanjian pertahanan dengan British AMDA. Okey. Atas faktor ekonomi, atas faktor politik juga, ketiga itu kita perlu berbaik-baik dengan negara barat ini kerana melibatkan kes ataupun konflik dengan Indonesia. Okey. Konflik dengan Indonesia dan Filipina ini tercetus apabila gagasan Malaysia dicadangkan oleh Tuanku Abdul Rahman pada tahun 1961. Pada tahun 1961, Tuanku Abdul Rahman mencadangkan agar negeri-negeri di Tanah Melayu digabungkan dengan Singapura, Sabah, Sarawak bagi membentuk sebuah negara yang lebih besar dikenali sebagai Malaysia. Tetapi cadangan Tuanku Abdul Rahman ini mendapat tentangan yang sangat keras daripada negara jiran, iaitu Indonesia dan Filipina. Sehingga Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Okay? Dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan menyerang negara Malaysia. Okay? Menceroboh ruang udara negara kita, menyerang kapal-kapal nelayan yang melalui kawasan perairan sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Indonesia. Meskipun kita kita telah mengusulkan cadangan membina pertubuhan serantau seperti Mapilindu untuk berbaik dengan Indonesia, tetapi Indonesia terus melancarkan konfrontasi, menghantar tenteranya menyerang negara kita, maka ketiga itu yang membantu kita mempertahankan negara adalah negara barat. Apabila British menghantar bantuan tentera Commonwealth bagi mempertahankan negara kita dari serangan Indonesia. That's why pada tahap pertama ini Tuanku Abdul Rahman mengambil langkah dasar luar Malaysia ialah pro-barat dan anti
komunis. Okey, selain itu atas faktor ekonomi. Okey. Ketika kita baru dimerdekakan, kita adalah negara yang masih bergantung kepada hasil komoditi seperti hasil perlombongan, hasil pertanian, hasil pembalakan. Okey, contoh ekonomi negara kita bergantung kepada hasil getah dan biji timah. Okey. Ketika itu, kita bergantung kepada negara barat sebagai pembeli hasil barangan negara kita. Tanpa barat yang membeli hasil bahan mentah negara kita, maka kita tidak mampu menjana ekonomi negara. Pada peringkat awal, kita diberi kemerdekaan oleh British. Jadi, sebagai sebuah negara yang menjadi anggota blok pound sterling, okay? Kita menjadi anggota blok pound sterling. Okay, POUND, pound sterling, bermaksud kita ini antara negara yang telah mempunyai pembeli tetap terhadap hasil bahan mentah kita, dan pembeli tetap kita adalah Amerika Syarikat dan Britain. Kebergantungan kita terhadap ekonomi ini menyebabkan kita menjalinkan hubungan yang baik dengan negara barat, dan sebab itulah pada tahap yang pertama ini dasar luar Malaysia ialah pro-barat dan anti-komunis, kerana kebergantungan kita dari sudut pertahanan dan dari sudut ekonomi menyebabkan kita perlu berbaik-baik dengan negara barat, atau kita pro negara kapitalis dan kita anti negara komunis. Okey? Okey, kita tengok pula pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua di bawah pemerintahan Perdana Menteri yang kedua dan ketiga, iaitu Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Okey, di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak, okey, dan Tun Hussein Onn. Okey. Pada tahap yang kedua ini, dasar luar Malaysia berbentuk dasar berkecuali. Okey, kita menamakan dasar berkecuali. Okey, berkecuali. Apa yang dimaksudkan dengan dasar berkecuali ini? Dasar berkecuali bermaksud kita memutuskan bahawa Malaysia tidak akan terlibat dalam mana-mana konflik antarabangsa. Kita tidak akan menyokong sama ada blok kapitalis ataupun blok komunis. Kita akan jalinkan hubungan diplomatik atau kita akan membina hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik dan konflik dunia ketiga itu. Okay. Kenapa kita mula mengamalkan dasar berkecuali? Maksudnya, kenapa kita menjalinkan hubungan antarabangsa dengan negara komunis, padahal pada tahap pertama ni kita putuskan hubungan diplomatik dengan negara komunis? Kerana pada tahap yang kedua ini, okay, kita sudah kurang kebergantungan atau kita tidak lagi bergantung kepada Britain dari segi sistem pertahanan. Okay. Perjanjian AMDA itu telah berakhir. Okay. Kenapa? Kerana jadi dua sebab. Kerana perjanjian AMDA telah berakhir. Okay. Perjanjian pertahanan antara negara kita dengan British sudah berakhir, dan kemudian pengaruh Britain di timur semakin kurang. Pengaruh Britain di timur berkurang. Apabila pengaruh Britain di timur semakin berkurangan, maka kita mengambil langkah untuk mengamalkan dasar berkecuali tanpa memihak kepada mana-mana blok dunia. Kita tidak akan terlibat dalam sebarang pertikaian antara blok timur dan blok barat, atau kita tidak akan terlibat dalam mana-mana konflik dunia. Dengan mengamalkan dasar berkecuali, kita ambil langkah untuk menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara di dunia tanpa mengira ideologi politik barat ataupun kapitalis ataupun dengan ideologi politik komunis. Okey, kerana kurangnya kebergantungan kita terhadap barat. Okey, faktor yang kedua, kenapa kita amalkan dasar, faktor yang seterusnya kenapa kita ambil langkah ataupun dasar berkecuali pada tahap yang kedua ni, kerana waktu ini
Okay. Kita dan negara-negara serantau, kita menyertai ASEAN. Okay. ASEAN adalah pertubuhan negara serantau yang kita jadi ahli pada tahun 1967. Okey, melalui pertubuhan ASEAN pada tahun 1971 berlaku deklarasi, Kuala Lumpur, di mana kita ambil langkah untuk mengisytiharkan anggota negara ASEAN adalah negara yang berada dalam ZOFAN. Okey, ZOFAN. ZOFAN ni negara Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Zon ataupun negara yang aman, bebas dan berkecuali. Kita isytiharkan anggota ASEAN berada dalam ZOFAN atau zon yang aman, bebas dan berkecuali. Bermaksud negara-negara anggota ASEAN ini tidak akan terlibat dalam sebarang konflik dunia, malah akan membina hubungan yang baik dengan semua negara di dunia tanpa mengira ideologi politik. Okay? Ingat pada tahap yang kedua ini, kita amalkan dasar berkecuali. Pertama, disebabkan perjanjian AMDA telah berakhir. Yang kedua, kerana pengaruh Britain di Timur semakin berkurangan. Dan yang ketiga, kerana kita adalah anggota ASEAN yang mengisytiharkan negara ASEAN berada di bawah Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau zon yang aman, bebas dan berkecuali. Maka kita tidak akan terlibat dalam mana-mana pertikaian di antara Blok Timur dan Blok Barat. Kita jalinkan hubungan yang baik dengan semua negara. Okay, kita tengok pula tahap yang ketiga. Okay. Tahap yang ketiga adalah ketiga di bawah pemerintahan Perdana Menteri yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketiga di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, kita teruskan dasar luar Malaysia iaitu dasar berkecuali. Okay. Kita teruskan dasar berkecuali bahawa Malaysia tidak akan terlibat dalam sebarang konflik dunia. Tetapi pada tahap ini, pada tahap ketiga ini, Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengambil langkah yang lebih efisien dari sudut ekonomi. Okey, beliau sebagai Perdana Menteri mengambil langkah untuk membina hubungan diplomatik Malaysia atau membina dasar luar Malaysia berasaskan kepada kepentingan ekonomi. Okey, berasaskan kepada kepentingan ekonomi. Okay. Untuk itu, Tun Dr. Mahathir mengambil langkah untuk memperkenalkan dasar pandang ke timur, iaitu menjadikan negara Jepun dan Korea Selatan sebagai rujukan kepada kita dari segi etika kerja, dari segi nilai-nilai moral dan dari segi tahap pembangunan negara yang pesat, sebab Jepun dan Korea Selatan antara negara maju atau gegasi ekonomi di bahagian timur dunia. Okey, untuk itu Tun Dr. Mahathir menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengamalkan dasar pandang ke timur. Okey, iaitu meniru pakai nilai-nilai baik, etika kerja, sifat rajin bekerja, sifat menghormati yang diamalkan oleh negara Jepun dan Korea Selatan. Okey. Dan ketiga itu juga Korea Selatan dan Jepun banyak membantu Malaysia dari segi memajukan ekonomi, berkongsi kepakaran teknologi seperti yang cikgu sebut ketika kita menghasilkan kereta pertama Malaysia iaitu Proton Saga. Siapa yang sanggup berkongsi kepakaran teknologi membuat kereta dengan kita? Tentu-tentulah Jepun. Kenapa? Sebab kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara tersebut ketika itu. Selain daripada negara timur ini, Tun Dr. Mahathir mengambil langkah untuk berbaik-baik dengan berbaik-baik dengan negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga ni negara
apa? Negara dunia ketiga ni negara yang same background macam kita. Negara yang pernah dijajah oleh Barat, negara yang masih bergantung ekonomi dan teknologi kepada Barat, negara yang masih kurang kepakaran, yang masih kurang kemajuan teknologi dan sains. Maka Tun Dr. Mahathir memikirkan bahawa menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara dunia ketiga mampu untuk kita berkongsi kepakaran, berkongsi teknologi dan dapat memajukan negara kerana kita same background. Contoh negara dunia ketiga, contohnya seperti Amerika Selatan. Okay. Negara-negara Afrika. Okay. Ini antara negara-negara dunia ketiga yang mempunyai latar belakang yang sama dengan negara kita. That's why pada tahap ketiga ini, Tun Dr. Mahathir meneruskan dasar berkecuali tetapi mementingkan kepada dasar ataupun hubungan luar Malaysia yang berteraskan kepada kepentingan ekonomi bagi memajukan Malaysia. That's why Tun Dr. Mahathir membina hubungan yang baik dengan gegasi dari timur. Contohnya dengan Jepun dan Korea Selatan dengan memperkenalkan konsep pandang ke timur, dan Tun Dr. Mahathir juga mengambil langkah membina hubungan yang baik dengan negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Selatan dan negara-negara Afrika. Kerana negara ini mempunyai latar belakang sama dengan kita, maka apabila kita menjalinkan kerjasama negara yang mempunyai latar belakang yang sama, maka kita dapat berkongsi kepakaran, berkongsi sains dan teknologi bagi mengelakkan pergantungan yang terlalu kepada negara Barat. Okey, ini saja mengenai dasar luar Malaysia ataupun perkembangan tahap dasar luar Malaysia daripada kita merdeka sehingga kepada peringkat pemerintahan Perdana Menteri yang keempat. Okey, mengenai dasar luar Malaysia ini, kalau ditanya soalan kebat, soalan tu menjurus kepada apakah kepentingan kita menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar di peringkat antarabangsa, ataupun apakah kelebihan, apakah kepentingan, apakah faedah yang kita perolehi apabila kita menggubal dasar luar Malaysia. Maka hendaklah kamu menjawab bahawa hubungan diplomatik atau dasar luar Malaysia terhadap negara-negara lain membawa kepentingan dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Contoh dari sudut politik, apabila kita menjalin hubungan yang rapat dengan negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, maka kita dapat memperjuangkan prinsip keamanan bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia. Dari sudut ekonomi, bila kita menjalinkan hubungan luar dengan negara-negara luar, maka kita akan dapat memajukan ekonomi Malaysia dengan berkongsi kepakaran, berkongsi teknologi, berkongsi pengetahuan sains untuk memajukan Malaysia dalam aspek perubatan, dalam aspek teknikal dan bidang-bidang lain yang masih kita tidak dapat menunjukkan peningkatan yang cemerlang. Okay? Dari sudut sosial, bila kita jalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara luar, kita dapat faedah. Contohnya, kita dapat menganjurkan penganjuran sukan C untuk kerjasama di peringkat serantau. Kita dapat menyertai sukan Commonwealth apabila kita menjadi ahli kepada pertubuhan Commonwealth. Okay, kita dapat berkongsi dari segi kebudayaan, mendapat rancangan, berkongsi tentang rancangan kebudayaan. Contohnya, bila kamu tengok TV sekarang kan, kita dapat rancangan atau drama terbitan dari negara Filipina, negara Thailand, negara Indonesia. Kenapa kerjasama ini terjalin melalui kerjasama kebudayaan atau kerjasama dalam bidang sosial. Okay? So, apabila kita menjalin dasar luar Malaysia atau menjalin hubungan antarabangsa di peringkat Malaysia ini, kita akan mendapat manfaat dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Maka kamu terangkan. Okay? Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kelas. Cikgu harap kamu faham dan kamu terangkan dengan secara lebih matang, secara lebih bijak bagaimana untuk kamu menghuraikan mengenai dasar luar Malaysia yang terbahagi kepada 3 tahap ini. Okay? Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.